Melancong ke Sarawak pastinya menjanjikan 1,001 keunikan dan pengalaman menarik dengan pelbagai elemen boleh diterokai. Dengan keluasan 124,449 km persegi, masih banyak kawasan yang boleh dibangunkan dan berpotensi sebagai destinasi pelancongan pilihan. Siri kedua pelancongan di Sarawak Tengah ini menerusi program Kembara Cuti-Cuti Satu Malaysia KCC1M membawakan kepada anda tarikan yang ada di daerah Mukah. Ikuti penerokaan saya bersama 24 wakil media tempatan dan 5 dari Indonesia. Mukah berkeluasan 7,000 km persegi dengan 55% daripada lebih 110,000 penduduknya adalah Melanau, 35% Iban, manakala selebihnya Cina, Melayu, Bidayuh dan kaum lain. Kira-kira 60% penduduk Mukah adalah nelayan kerana lokasinya yang terletak di pesisir pantai, manakala selebihnya bekerja sebagai petani sagu. Ia antara destinasi yang termasuk dalam rancangan untuk mempertingkatkan industri pelancongan di Sarawak. Potensi bagi Central Region ni kita nampak ada banyak produk-produk baru yang kita boleh ketengahkan lagi. Dan daripada kita sekarang menjalin kerjasama dengan pihak Sarawak Tourism Board, Kementerian Pelancongan Sarawak, agensi pelancongan dan homestay operator bagi mempromosikan, mempakejkan produk-produk tersebut supaya dapat menjadi satu pakej yang unik dan dipasarkan kepada pelancong domestik dan luar negara. KCC1M membawa peserta ke Pasar Tamu Mukah iaitu pasar tradisional yang terletak di sebelah JT Batang Mukah iaitu lokasi utama nelayan menaikkan hasil tangkapan. Antara yang menjadi sumber pendapatan peniaga di pasar ini adalah umai, iaitu makanan popular dan tradisi masyarakat Sarawak. Di Mukah, perusahaan umai ini dibuat segar dan mendapat permintaan tinggi masyarakat tempatan dan pelancong. Umai adalah campuran ikan parang atau gelama yang dihiris halus sebelum digaul dengan halia, bawang merah, bawang besar, cili dan limau serta sedikit garam. Perusahaan umai di Mukah mampu menjana pendapatan peniaga sehingga melebihi RM3,000 sebulan. Ia dijual dengan harga RM10 setiap satu bekas atau 250 gram. Kami turun melawat pusat pemprosesan tebaloi di Kampung Tutus Hilir iaitu satu daripada snack tradisi masyarakat Sarawak yang dihasilkan daripada sagu. Pembuatan tebaloi di pusat ini bermula sejak lebih 30 tahun lalu dan ia merupakan perusahaan keluarga yang kini diusahakan oleh generasi ketiga. Tebaloi adalah adunan tepung sagu dicampur dengan gula, kelapa parut dan telur sebelum dimasak dengan mengekalkan rasa aslinya atau ditambah dengan perisa sama ada pandan, milo atau strawberry. Bella, tebaloi merupakan makanan tradisi masyarakat Sarawak yang diperbuat daripada tepung sagu, gula, telur dan juga sedikit air. Ia akan diuli dahulu di bahagian hadapan sebelum diletakkan di bekas ini dan kemudiannya dibakar sehingga pada suhu tertentu sebelum ianya diletakkan di atas bahagian ini dan dipotong mengikut bentuk yang telah pun ditentukan. Menariknya, pusat ini masih mengekalkan cara tradisi dengan membakar tebaloi menggunakan dapur kayu. 5 pekerja yang memulakan operasi dari 6 pagi hingga 5 petang ini boleh menghasilkan lebih 1,000 bungkus tebaloi sehari atau 50 kg adunan. Ia bagi memenuhi permintaan pemborong dan peruncit di sekitar Miri, Kuching, Bintulu dan Sibu. Peserta kembara kemudian melihat pula bagaimana kuih sepit dibuat di Kampung Judan dengan proses pertamanya menyediakan adunan tepung gandum, santan dan telur. Pengusahanya Marikan Daiman berkata, perusahaan yang diasaskan sejak 1993 bertujuan memajukan masyarakat kampung dan menambah pendapatan keluarga. Keseimbangan kuih sepit ini memang seluruh Malaysia dan termasuk di Sarawak ni memang kebanyakan memang orang buat kuih daripada Kuching ke Sibu memang ada kuih sepit. Tapi kuih sepit di Judan ni dia dah daripada pelanggan, pendapat pelanggan juga memang keistimewaan dia memang sedap. Tapi orang buat memang sedap. Walau bagaimanapun kalau dia buat macam ini sama juga dia buat.
Tapi tangan tu lain-lain. Beliau mampu meraih pendapatan kasar RM20,000 hingga RM35,000 sebulan. Perusahaan dengan modal permulaan RM115,000 ini turut bertujuan menyediakan peluang pekerjaan kepada golongan muda, namun tidak ramai yang berminat untuk menceburi bidang ini. Jelas Marikan beliau berhasrat mengembangkan perusahaan ini ke seluruh negara, tetapi belum mampu menampung permintaan disebabkan kekurangan pekerja. Lawatan ke perusahaan kuih dan snack tradisional Sarawak mengakhiri catatan kembara di Mukah. Melihatkan kepada keunikan yang ada, Mukah dilihat mampu muncul sebagai antara destinasi pelancongan. Mazizul Dani, jurnal bernama